سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعرف بها والهم الملائكة المقربين والرسل وافتح لنا برحمتك ولنا وصال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ مصطفى في الدارين اسكنه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا segala mereka yang beriman. Ini Allah Ta'ala tuju seruannya kepada orang mukmin saja. Dengan sebab benda yang lagi akan datang itu yang mampu buatnya hanya orang mukmin saja. Apa dia perkara tu ialah ista'inu bis sabri was salat. Minta tolong oleh kamu dengan sabar atas taat dan bala dan sembahyang. Menuntut Allah akan dia sembahyang kerana berulang-ulang dan besarnya pada agama. Pertamanya Allah Ta'ala serukan kepada orang yang beriman saja, tidak guna dengan kata wahai manusia. Sebab kalau katanya wahai manusia itu maka umum, sehingga masuk orang yang beriman dan tidak orang yang tidak beriman. Maka di sini dengan sebab ista'inu bis sabri was salah tu orang yang boleh buat begininya ialah orang yang beriman saja. Lalu tu Allah Ta'ala seru kepada orang mukmin saja. Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolong oleh kamu. Minta tolong oleh kamu dengan sabar atas taat dan bala dan sembahyang. Jadi minta tolong oleh kamu minta tolong oleh kamu, tolong tu yakni di atas pekerjaan akhirat. Minta tolong oleh kamu yakni pada pekerjaan akhirat. Minta tolong oleh kamu dengan sabar atas taat dan bala. Sekiranya kalau kita nak bagi lancar di atas taat amal ibadat, taat ibadat tu sama, maka mestilah kita buat pertolongan dengan sabar. Jadi maksudnya gunakan sifat sabar, gunakan kesabaran, gunakan sifat kesabaran itu di atas taat. Taat di sini kita ni taat tu ada dua bahagian, setengah-setengahnya
taat dengan secara buat yang disuruh, mengerjakan yang disuruh. Dan setengah daripada bagai taatnya ialah tinggal benda yang dilarang. Jadi taat itu melengkapi dua bagai. Taat dengan secara buat, taat dengan secara tinggal. Taat dengan secara buat ialah taat pada yang disuruh, pada perkara yang disuruh. Taat dengan secara tinggal ialah taat pada benda yang dilarang. Mana benda disuruh kita buat, benda dilarang kita tinggal. Maka untuk nak jadi taat, untuk nak hasilkan buat perkara yang Allah Ta'ala suruh, untuk nak jadi buat benda yang Allah Ta'ala suruh, untuk nak jadi tinggal benda yang Allah Ta'ala larang, maka tak dapat tidak mesti kita kena guna sifat sabar. Itu makna katanya pertolong oleh kamu dengan sabar. Bukan sabar tu orang. Kita nak minta tolong, tolong saya, bukan begitu. Jadi nak menghasilkan taat itu. Nak menghasilkan taat itu dengan maknanya nak jadi buat amal ibadat, nak jadi tinggal benda maksiat, tak dapat tidak mesti kena gunakan sifat sabar. Jadi sabar di atas kepenatan buat amal ibadat, sabar daripada mengikut hawa nafsu dan syaitan pada mengerjakan taat. Pada meninggalkan benda yang dilarang. Nak boleh buat amal ibadat, nak jadi kuat, nak jadi buat amal ibadat, kena sabar. Nak boleh tinggal daripada maksiat pun kena guna sabar. Tapi sabar, nak buat amal ibadat, sabar di atas kepenatan. Sabar daripada maksiat tu maknanya tidak mengikutkan hawa nafsu, tidak mengikutkan syaitan. Ingin nak buat, kita sabar. Ingin nak buat, kita sabar. Itu maknanya nak boleh jadi, nak menghasilkan taat itu tak dapat tidak kena gunakan sabar. Itu makna katanya minta tolong oleh kamu dengan sabar atas taat. Dan bala, apabila kedatangan bala, maka untuk nak jadi ringan, nak jadi terasa ringan dengan bala, sebab bala ni kesusahan, kesusahan yang menipai kepada seorang, memanglah apabila datangkan bala, maka seorang itu dia akan terasa berat dengan balaan itu, dia terasa susah dengan balaan itu. Sebab bala itu ialah keberatan, kesusahan yang menipai di atas manusia. Maka apabila datangan bala untuk nak jadi terasa senang, tak jadi berat, tak jadi gelah gesah dengan bala itu, maka gunakanlah juga sifat sabar. Jadi maknanya untuk nak menolakkan bala ni, dia kalau datang tak sampai masa dia tak habis. Tak sampai masa Allah Ta'ala menentukan bala yang menipai pada seorang tu setahun, maka kalau tak sampai setahun tak habis. Maka dalam samantara, dalam masa balaan itu, mestilah gunakan sifat sabar. Untuk nak jadi rasa ringan, rasa senang hati dengan bala yang menipai. Itulah katanya sabar di atas bala. Jadi mana pendekatan di sini, sabar itu tiga lah. Sabar di atas kesusahan amal ibadat, kepenatan amal ibadat, sabar di atas meninggalkan maksiat, dan sabar di atas ketipaan bala. Jadi tiga. Dan sembahyang, jadi minta pertolong oleh kamu dengan sembahyang. Jadi untuk nak lancarkan kerjaan akhirat, maka minta pertolong oleh kamu dengan sembahyang. Jadi maknanya apabila seorang tu dia banyak sembahyang, dia mengekalkan di atas sembahyang, maka segala kerjaan akhirat, segala kebajikan, segala amalan akhirat yang lain itu akan lancar juga pada dia.
Sekiranya kalau dia tu tak tinggal solat. Kalau dia tu suka kepada solat, maka mana-mana kerjaan agama akan lancar pada dia. Sekiranya kalau seorang tu jadi segan dengan solat, maka amal kebajikan yang lain pun akan jadi segan juga pada dia. Sekiranya kalau seorang tu suka solat, maka amal kebajikan yang lain tu akan jadi suka juga. Begitulah. Kemudian katanya menuntut Allah Ta'ala, menuntut Allah akan dia sembahyang. Menuntut Allah akan dia sembahyang. Kenapa menuntut? Nak begini ya. Menentu, buangkan ta bulat. Naknya menentu Allah. Bukan menuntut, menentu. Nak buangkan ta bulat. Ta marbutah tu kita buangkan. Nak jadi dan sembahyang. Mana? Menentu Allah akan sembahyang. Naknya bila. Menentu Allah akan sembahyang. Akan dia pun tak nak ubah dia akan sembahyang. Menentu Allah akan sembahyang. Menentu yang ini pada sebut. Menentu yang ini pada sebut. Dengan kerana, yang ini sebab, kerana berulangnya sembahyang. Dan besar sembahyang pada agama. Jadi sabar tu kita katanya zahirlah, katanya apabila susah, apabila tipaan bala, gunakanlah sabar. Apabila nak bagi lancarkan amal ibadat taat itu, gunalah sabar. Tapi kalau kita kiranya, kalau kita ingat baliknya, benda-benda yang Allah, benda-benda baik ni banyak. Bukan solat saja, puasa pun ya juga kan. Sedekah pun dia dah juganya. Tetapi kenapa di sini Allah Ta'ala tentukan sembahyang saja, tidak ambil benda lain daripada sembahyang, sebut di sini. Kenapa tak kata sembahyang, sedekah, puasa, soalah kata ista'inu bis sabri was salati was saumi was sadaqah, dan puasa dan sedekah. Hanya Allah Ta'ala menyebutkan sembahyang saja di sini, tak sebut yang lain. Padahal yang lain tu ada lagi. Amal ibadat yang lain pada sembahyang tu ada lagi. Cumanya sini minta pertolongan dengan sembahyang, dengan sabar dan dengan sembahyang. Kenapa tak kata dengan puasa juga? Kenapa tak kata dengan baca Quran juga? Kenapa tak kata dengan sedekah juga? Pilih sebut sembahyang saja. Kerana apa? Kerana berulang-ulangnya ulangan sembahyang. Sebab sembahyang ni ada setiap hari. Sebab sembahyang diwajib dibuat pada setiap hari. Lagi pulanya dan besarnya sembahyang tu pada agama, pada nilaian agama, ialah sembahyang tu ialah kerjaan yang penting. Sembahyang dalam bab agama besar, peringkat dia besar dalam agama sehingga dibandingkan sembahyang itu seperti tiang agama.
Lalu tu pilih sebut akan sembahyang saja, tidak sebut yang lain lagi daripada sembahyang. Puasa, sedekah, zakat tak disebut. Itu. Kerana berulangnya sembahyang. Kita panggil ibadat harian. Adapun puasa, ibadat tahunan, sebulan sekali. Sebulan sekali ada. Zakat pun kalau zakat yang wajib, tahunan juga kan. Tahunan juga, setahun sekali. Bukan setiap hari. Adapun sembahyang dia berulangan ada setiap hari. Jadi maknanya apabila kita nak minta tolong dengan apa? Kalau orang yang datang bersama kita, lama-lama sekali dia datang, nak minta tolong ke tidak dia? Kita nak minta tolong kalau adat kitanya, kalau kita nak minta tolong dengan siapa? Orang yang sentiasa ada bersama dengan kita. Kalau kita jatuh sakit, orang yang kita nak minta tolong siapa? Anak yang duduk bersama dengan kita. Duduk sebuah rumah dengan kita atau anak yang rumah dia duduk kat tepi rumah kita. Tapi kalau anak yang duduk jauh-jauh tu, jarang kita nak minta tolong dia kan. Nanti dia kena balik pula guna masa. Sebab kedatangan kita ni, apabila kedatangan susah tu boleh jadi kecemasan nak bagi orang tolong dengan secara cepat. Maka siapa yang boleh kita minta tolong dengan secara cepat? Orang yang ada bersama dengan kita. Maka demikianlah sembahyang itu dia ada bersama dengan kita setiap hari. Sembahyang itu dia ada bersama dengan kita setiap hari. Maka kalau kita nak minta tolong seolah kalau dia tu orang, dia tu manusia, kalau kita nak minta tolong dia tu senanglah. Sebab dia bersama dengan kita setiap hari. Tak macam puasa bulan Ramadan. Kalau bulan Syawal, jenah tunggulah. Kita nak minta tolong dengan puasa, tetapi sekarang barulah bulan Syawal. Kena tunggu berapa bulan lagi? 11 bulan lagi. Nak dapat orang yang menolongkan kita. Susah lagi tu. Kalau nak zakat pun tahunan juga. Jadi kalau nak minta tolong dengan zakat tu susah lah. Sebab dia datang setahun sekali. Tetapi kalau nak minta tolong untuk kelancaran amal ibadat kita, untuk amal kebajikan tu, kalau minta tolong dengan solat tu senanglah kita minta tolongnya sebab dia datang setiap hari. Lagi pulaknya dia tu besar. Peringkat dia tu peringkat besar, peringkat sembahyang peringkat yang besar dalam agama. Jadi maknanya gitulah. Dia bersama dengan kita setiap hari. Kalau nak banding orang manusia, orang ni dia bersama dengan kita setiap hari. Lagi pula dia tu orang besar pada peringkat. Tak senangkah kita nak minta tolong dengan dia? Dia orang besar, dia bersama dengan kita. Dia peringkat besar, dia bersama dengan kita. Senanglah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut akan sembahyang saja untuk jadi pertolongan bagi kita. Untuk jadi pertolongan bagi kita tu tentukan dengan sembahyang. Sebab dia tu ada bersama dengan kita setiap hari. Lagi pulaknya dia tu kalau orang besar. Mana peringkat dia tu besar dalam kerjaan agama. Sepatutlah kalau kita nak minta tolong dengan dia. Untuk kelancaran amal ibadat kita yang lain lagi. Begitu. Itu mana katanya menentu Allah akan sembahyang ni menentu dengan sebut. Sebut sembahyang saja di sini. Tidak sebut amal ibadat yang lain. Kenapa? Sebab sembahyang berulang dan besar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirina. Bahawasa Allah Ta'ala itu serta orang yang banyak sabar. Serta tu dengan pertolongan. Serta dengan pertolongan. Bukan serta pada duduk. Kalau Allah tidak berjisim kan.
Allah tidak berjisim. Kalau kata Allah bersama kita, maknanya pertolongan dia tu bersama dengan kita. Bukan dia, bukan zat dia bersama dengan kita. Nah, seolahnya beginilah. Dengan pertolongan, seolah kata bahawasanya pertolongan Allah Ta'ala itu bersama dengan orang yang banyak sabar. Pada maknanya begitu. Bukan Allah berserta dengan orang yang banyak sabar. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Siapa sabar, dapat pertolongan. Ada sabar, ada pertolongan. Ada sabar, ada pertolongan. Jadi yang bersama dengan kita tu apa? Pertolongan. Bukan zat Allah. Yang bersama dengan kita tu ialah pertolongan. Bukan zat Allah. Sebab zat Allah adalah mustahil nak bersama dengan jirim diri kita. Sebab kita jirim, dia bukan jirim. Dia maha suci daripada bertempat. Kalau dia bersama dengan kita, kita bertempat, dia pun bertempat jugalah. Taklah begitu ya. Itu mana dengan pertolongan, maknanya pertolongan Allah itulah yang bersama dengan kita. Bersama dengan orang yang banyak sabar. Maksudnya begitu. Jadi maknanya Allah Ta'ala sentiasa menolong, membantukan hamba-Nya yang sabar. Sebab begitu. Jadi sentiasa kita apabila kita sabar, Allah Ta'ala membantulah kita. Di dalam mana-mana urusan sekalipun. Jadi apabila Allah Ta'ala bantukan kita, senang, berjayalah kitanya. Berjayalah kita dalam mana-mana urusan. Sekiranya kalau sebab dapat bantuan daripada Allah, tapi syarat nak dapat bantuan daripada Allah, syarat kita sabar di atas kerjaan yang kita menghadapi. Nak boleh nak lepas pada bala, syarat kena sabar. Nak boleh lancar pada amal ibadat, syaratnya kena sabar. Baru Allah Ta'ala tolong kita bagi lancar beramal ibadat. Begitu. Gitu dah. Jadi pada kata sini kita sepatut ingat bahawasanya bersama tu bukan zat Allah bersama dengan kita, bukan pertolongan. Bukan pertolongan. Bersama beserta ni pertolongan, bukan dia zat Allah. Dia kita ni ada bersama ni dalam bahasa cakapnya ada dua bagai. Satunya bersama dengan secara khas, maknanya kita bersama dengan kawan kita suami, bersama dengan isteri bersama dengan suami, itu panggil bersama dengan secara khas, panggil begitu. Bersama begitu, tapi di sini bukan bersama, yakni pertolongan. Pertolongan, artinya apa dia lagi? Bantuan, itu boleh panggil bersama juga. Begitu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tajuk lain pula, wala taqulu liman yuqtalu fillahi amwat. Di sini cerita nak turun ayat ininya ialah pada orang mati di dalam peperangan Badar. Kesemuanya bilangan dianya 14, artinya 14 orang kesemuanya. Orang yang mati dalam peperangan Badar tu, orang mati syahid lah dalam peperangan Badar tu semuanya 14 orang. 6 orang daripada orang Muhajirin dan 8 orang daripada orang Ansar. Maka ketika peperangan Badar itu, orang yang mati itu, maka manusia ramai semuanya bercakap-cakap, katanya orang ni dah hilang kesedapan dunia. Orang yang mati
itu dah mati terus. Hilanglah nikmat dunia dan kesedapan dunia. Sebab dia kata mati. Jadi orang tu bercakap-cakapnya begitu. Lagi pulaknya, peperangan Badar tu kira katanya peperangan yang awal-awal. Bukan pertama. Peperangan yang awal-awal pada Islam. Jadi apabila ada mati dalam peperangan tu, jadi manusia masa itu bercakaplah katanya kesian ke dia. Kesedapan dunia, nikmat dunia dah hilang daripada dia. Kalau tak mati lagi, boleh duduk sedap lagi atas dunia. Jadi maknanya, kalau orang cakapnya gitu, kalau tak mati lagi, dia ni senang dapat duduk sedap di atas dunia lagi. Ni dah mati dengan sebab pergi perang, maka hilanglah kesedapan dunia dan kesedapan lazatan dunia dah habis pada dia. Maka dengan sebab ada orang bercakapnya begitu, lalu tu diturunkan ayat ini, katanya jangan kamu kata bagi mereka yang dibunuh pada perang sabilillah itu mati. Jangan kau kata dia tu mati, jangan pegang, jangan ingat kata dia tu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup. Mereka itu hidup, tapi bukan hidup macam hidup dunia ni, bukanlah. Tapi pada maknanya hidup. Bukan mati, betul-betul mati. Jadi maknanya nak kata hidup macam kita pun tak juga. Nak kata mati tak tahu apa pun bukan juga. Tapi pada maknanya hidup lah. Mati pada zahir, pada wakilnya, pada makna, pada hakikatnya masih hidup lagi. Segala ruh mereka itu di dalam hawasil di dalam hawasil tubuh burung yang hijau. Hidup. Jadi mereka itu hidup, tapi bukan hidup yang sempurna macam kita hidup belum mati ni lah. Hidup. Lepas tu macam mana sini nak cerita rupa hidup dia. Segala ruh mereka itu orang yang mati pada, yang dibunuh pada perang sabilillah. Ruh orang mati syahid itulah. Di dalam hawasil tubuh burung. Hawasil itu biang. Biang dia. Kalau ayam, kalau merpati itu dia makan, maka bawah pada leher itu dia ada biang dia. Duduk dalam tu lah. Maka burung tu besar. Jadi maknanya duduk di dalam hawasil tu biang dia. Kalau ayam tu tempat simpan makan, dia makan, bawah pada leher dekat dengan dada tu, situlah tempat simpanan makanan. Itu hawasil. Situ-situ di situ panggil hawasil. Maka ruh orang yang mati syahid itu Allah Ta'ala letak dia di dalam hawasil burung yang warna hijau. Burung yang hijau, kenapa duduk dalam biang burung pula? Tak lemas ke? Dia begini. Dia nak bandingnya begini. Kalau orang zaman dulu nak pergi ke orang Arab lah. Orang Arab, orang Melayu nak pergi ke mana-mana dia naik unta. Kalau orang Melayu naik gajah lah. Kalau orang Melayu naik gajah. Tapi kalau orang Arab naik unta. Nak berjalan pergi ke mana-mana, kalau nak melajukan guna kuda. Tapi kalau nak jalan biasa begitu, sebab Arab tu dia kalau nak pergi dengan secara cepat tu dia kena nak laju dengan kuda. Kalau pergi dengan unta dia tak lari. Dia berjalan je. Tu cara-cara guna.
Kalau nak laju, nak cepat tu, maka guna kuda. Guna kuda. Kalau nak jalan biasanya, maka orang Arab guna unta. Kalau orang Melayu tu gajah lah. Lepas tu apabila nak naik gajah, orang Melayu kalau nak naik gajah tu ada kat belakang dia. Macam kursi, macam apa tu. Dia ada benda tu, apa dia panggil lah. Atas gajah tu dia ada macam kursi, macam katil. Kalau kat di atas unta pun dia panggil haudaj, panggil segeduk. Maka dia duduk atas tu lah, macam kursi letak di atas belakang unta, lepas tu ada bumbung dia pula likungan dengan kain. Maka orang zaman dulu, lebih laginya orang Arab nak pergi ke mana-mana, dia naik di atas unta tapi bukan duduk atas belakang betul-betul macam kuda. Adatnya kalau nak naik kuda, duduk atas belakang betul-betul. Hanya letak pelana saja. Tapi bumbung tu tidak ada. Tapi kalau kalau guna unta, maka sebab biasanya guna kuda ni untuk nak melaju. Pelana saja cukuplah. Bumbung jangan ada lah sebab susah nak melaju pula. Susah nak melajukan kuda pula. Maka kalau nak pergi tu, nak berjalan gitu, biasanya naik unta. Lepas tu unta tu ada kursi dia, lepas tu ada macam khemah sebelah atas. Dibuat daripada kain. Itu. Jadi maknanya kalau orang hidupnya, lebih laginya orang Arab, nak pergi ke mana-mana, dia guna haudaj, guna segeduk bagi unta. Naik unta guna segeduk sini. Maka ruh tu dia tak guna lah unta, dia guna apa dia? Guna burung. Jadi maksudnya nak cerita begini. Kalau orang hidup, kenderaan dianya unta. Kalau ruh, kenderaan dia tu ialah burung. Begitu ya. Jadi, maknanya kalau orang tanya, kenapa guna burung? Kita tanya baliklah. Kerana apa kau guna unta? Jadi kenderaan orang hidup ialah unta, kenderaan bagi roh ialah burung. Dahnya begitu. Kenderaan dia tu orang hidup guna unta, kalau kenderaan roh ialah burung. Jadi tak payah tanya banyaklah kenapa burung? Kenapa duduk dalam biang burung? Sebab macam orang hidup duduk dalam segeduk bagi unta tu lah. Cara dia gunanya begitu. Cara dia guna begitu. Jadi maknanya kalau orang zaman dulu nak pergi jalan begitu, jalan tak berlari, maka guna unta. Lepas tu kalau tanya, kenapa tak guna yang lain? Apa lagi yang boleh guna lain pada unta? Apa yang boleh guna lagi lain pada unta? Kuda tak boleh nak jalan begitu, guna kuda untuk nak melajukan. Apa lagi lain pada unta? Tak ada lah. Himar tak boleh berjalan jauh, jalan dekat-dekat boleh lah. Kalau nak naik himar, begitulah. Kalau jauh-jauh tu guna unta lah. Jadi maknanya kenderaan orang hidup unta, kenderaan bagi roh tu ialah burung. Jadi bukan roh tu melayan pergi ke sana sendiri dengan sendiri, bukan. Bukan kenderaan bagi roh tu ialah burung. Macam orang zaman dulu nak pergi ke mana-mana, nak berjalan kaki itu penat. Maka gunakan unta sebagai kenderaan. Begitulah. Sebab tu pasal tu katanya burung hijau. Kenapa kata burung? Sebab kenderaan bagi roh. Segala roh mereka itu di dalam hawasil tubuh burung yang hijau. Burung tu besar. Terbang ia burung di dalam syurga. Terbang ia ke dalam syurga. Maknanya roh tu dah boleh masuk dalam syurga. Burung tu bawa jalan, duduk dalam syurga, hinggap kat situ, hinggap kat sini. Maknanya terbang burung itu dalam syurga. Kat dalam biang burung tu ada roh-roh orang mati syahid.
di mana tempat kehendaki ia, di mana tempat kehendaki ia ruh, maka burung jadi seperti, ni ada, maka burung jadi seperti sangkar, gitu, bagi ruh. Nah, kenderaan lah. Begitu. Jadi burung tu jadi kenderaan bagi roh. Barang yang mereka padanya. Apa dia? Kerana hadis yang demikian itu, kerana ada hadis sebut pada demikian itu. Jadi maknanya seolah katanya macam orang hidup naik unta lah. Ruh naik burung, macam orang hidup naik unta. Kalau kita zaman sekarang macam kita naik kereta lah. Nak pergi ke mana-mana, kereta lah yang bawanya. Kereta lah yang membawa kita menyampai kepada tempat-tempat yang kita hendak pergi. Maka orang zaman dulu nak menyampai kepada tempat yang hendak pergi, menyampaikan dia oleh unta bawa dia pergi, maka roh pun begitu, yang bawa pergi oleh akan roh itu ialah burung-burung. Dia nak pergi ke mana, maka burung itulah bawa. Boleh berpusing-pusing di dalam syurga. Maka sekiranya dengan sebab begitu, jangan kau kata orang mati pada sabilillah tu betul-betul mati. Tidak. Mereka dapat nikmat di dalam alam barzakh. Mereka dapat nikmat di dalam alam barzakh. Begitu. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tiada ketahui hakikat terbang mereka itu padanya. Tetapi kita tahu kata burung itulah bawa dia jalan ke sana ke sini di dalam syurga, berpusing-pusing dalam syurga. Tapi cara mana terbang, cara mana dia duduk di dalam biang burung tu, itu kita tak boleh tahulah. Itu Allah Ta'ala menentukan dengan pengetahuan. Allah lah yang tahu, kita tak tahulah. Tapi cumanya hakikatnya begitu. Tetapi kamu tiada ketahui hakikat mereka itu padanya. Mereka itu orang yang dibunuh pada perang sabilillah tu padanya, pada hakikat roh itu. Macam mana dia dapat nikmat, macam mana kemuliaannya. Jadi gitu kita tak tahulah. Jadi maknanya kenapa boleh katanya kita tak tahu? Sebab yang kita tahunya hidup macam kita sekarang, yang belum mati kita tahulah hidup kita macam mana kan. Kena makan, ada minum, ada tidur, ada pergi ke sana ke sini. Hidup macam kita tahulah. Tapi hidup dalam alam arwah, dalam alam barzah tu, cara hidup macam mana kita tak tahu. Tapi maksud katanya hidup. Tapi hidup macam mana kita tak tahu. Sebab kenapa boleh kata kita tak tahu? Sebab cara hidup yang setahu-tahu kitanya, yang kita boleh tahu hidup macam kita hari-hari ini, kita tahulah hidup cara mana. Kena setiap hari kena makan, setiap hari kena minum, ada berjalan, ada duduk, ada tidur, ada apa, ada mandi, ada apa kan. Ada qada hajat, ada apa. Hidup dengan secara kita ni kita maklumlah. Tetapi hidup roh orang mati syahid, hidup di alam barzakh kita tak tahu sebab kita belum sampai, kita belum berpengalaman dengan alam barzakh. Jadi mana nak cerita sangat pun tak boleh nak tahu. Sebab bukan alam kita lagi. Tapi boleh tahu kata, jadi maknanya kesimpulannya hidup lah. Orang mati syahid tu hidup, tapi bukan hidup macam kita. Kalau hidup macam kita kata hidup kita tahulah hidup macam mana. Tapi kita tak tahu hidup macam mana. Artinya hidup dia tak semacam hidup kita sekarang. Hidup mereka tak semacam dengan hidup kita sekarang. Jadi maknanya
Tapi dia katanya itu dipanggil kata hidup. Begitu dah. Jadi mereka bukan hidup dengan secara jasad macam kita, bukanlah. Dah. Maka macam mana hidup tu, itu serah pada Allah Ta'ala. Setengah-setengah Nabi Muhammad sendiri tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada cara hidup arwah dalam alam barzah macam mana Nabi. Setengah-setengah orang tu Allah Ta'ala bagi tahu, setengah tu Allah Ta'ala tak bagi nampak, tak bagi tahu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala bagi nampak cara dia. Setengah orang tu bermimpi bagi nampak. Jadi maknanya dengan secara keseluruhan Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kesemua manusia. Tapi orang yang tertentu benda ini Allah Ta'ala boleh jadi Allah Ta'ala bagi tahu. Setengah daripada Nabi-Nabi, Nabi kita pun Allah Ta'ala bagi tahu, bagi nampak hijaan roh duduk kedudukan macam mana hidup dia tu Allah Ta'ala bagi nampak. Dan setengah-setengah wali-wali Allah, Allah Ta'ala bukakan hijab, Allah Ta'ala bukakan, Allah Ta'ala bagi nampak kepada dia. Sebab tu setengah tu mimpi, masuk dalam syurga, begitunya elok kan. Itu menunjuk katanya untuk dia Allah Ta'ala nak buka bagi dia, bagi nampak keadaan suasana di sana. Tapi kita Allah Ta'ala tak buka, kita tak tahu. Begitulah. Kemudian katanya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وما كتبناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sedikit maklumat, kelas Buyah tu saya minta tangguh sehingga kita ulang balik pada, buka balik pada hari Rabu. Sebab esok Senin, esok Ahad, Senin, Selasa tidak ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.